பேசாத நீயும் துண்ணத்தானே இருக்காது வாயோ ஜீன்ஸ் போட்டு லுக்காத வந்தா கருப்பு கலரும் வந்தாவா மாறும் முரட்டு பீஸுக்கும் மஜா காட்டுவோம் பட்சி வேலைக்கும் நேரம் ஓட்டுவோம் உழைச்சி மட்டும்தான் மேல ஏறுவோம் இங்க மண்ணில் தான் நாங்க வாழுவோம். Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cubaan suara 1, 2, 3. This is mic check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan yang berada di TT dan juga Muka Buku. Sebelum tu kita sound check dulu. Adakah boleh dengar suara saya dengan jelas dan clear tanpa saya menjerit? Menggunakan kod A minor ini, adakah semua orang boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So semoga perbualan kita hari ini dijauhi daripada perkataan-perkataan yang tidak baik dan lara. Semoga penuh dengan manfaat. Okay? Salam perkenalan semua kepada mungkin yang baru masuk live saya ni, ataupun ada yang baru follow. Alhamdulillah, saya baru tengok saya punya statistik. Dekat Muka Buku sahaja saya mendapat 28,000 kawan-kawan baru guys. To make some noise guys. 28,000 guys. Thank you very much. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan salam perkenalan kepada yang follow saya. Syami, buku dah selamat mendarat. Alhamdulillah Syami, semoga bermanfaat Syami. Jangan lupa kawan-kawan semua, sebelum saya terlupa, 7 hari bulan nanti, hari Ahad, so saya akan umumkan 5 orang penerima sampul raya, iaitu 5 orang pembeli buku yang bertuah. Okay? 7 hari bulan dalam sesi live saya akan umumkan. So sesiapa yang tak ada masa live tu pun tak apa. Saya akan beda alat saya ni. Saya akan call dia on the spot dan random kita ambil. So nanti wife saya, Yin Yauket, akan duduk sana. So dia akan tengok kat laptop siapa nombor invoice orang tu dan kita akan call. Okay? Kepada kawan-kawan yang dah dapatkan buku. So kepada yang belum dapatkan, so masih sempat lagi. Sesiapa yang beli hari ini, dia akan layak untuk masuk cabutan bertuah sampul raya. Tapi tak adalah banyak pun. 5 orang RM1,000. Yang kedua RM500. Yang ketiga seorang RM100. Tak adalah banyak. Mana tahu rezeki kan. Okay. So kepada kawan-kawan yang dekat, saya dah baca Mind Blowing. Thank you very much. Adik, nama siapa dik? Ini nama Sasuke. Nama siapa? Tapi ingat baca buku tu kita kena jangan emosional sebab banyak benda yang saya cakap tu bercanggah dengan apa yang telah diprogramkan dalam minda kita oleh generasi baby boomers. Korang tahu kan generasi boomers ni adalah kepada tahun 2024 ni umur dia orang 58, yang paling muda ke atas. Maksudnya senang cerita generasi mak bapak kita lah. So banyak bercanggah dengan apa yang dia orang ajar kita. Tapi sesiapa yang baca buku tu, dia kena baca dengan tanpa emosional dan willing untuk menerima hakikat bahawa dunia yang kita diberitahu selama ini tidak seperti apa yang digambarkan. Okay? Buku saya tak dapat lagi. Tak apa, most on the way. InsyaAllah kita akan settlekan sebelum last postage, sebelum tutup raya. Okay, lagi sekali saya beritahu kawan-kawan kepada yang masuk order hari ini, masih sempat lagi untuk sertai cabutan bertuah. Saya baca sikit dia punya perkara-perkara yang ada dalam ni. Ada buku ni, dia very straightforward guys. Dia macam mana saya cakap. Kau biasa ada kan kadang kita baca buku yang dia meleweh sikit kadang. So macam ni saya cakap macam tu lah. Ni semua saya tulis sendiri based on pengalaman saya. Mungkin ada yang baru follow.
Saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Apa saya punya pengalaman? Pengalaman paling mahal adalah keluar daripada kemiskinan. So, saya lepasan SPM daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Saya bekas atlet negara. Pernah beraksi dalam kancah Liga Super mewakili Selangor. Kemudian pernah mewakili negara dalam kelaikan Piala Dunia Remaja bawah 19 tahun dan saya wakil negara seawal usia 12 tahun. Dan ketika umur saya 15 tahun, saya dah pusing semua negeri yang berada di Malaysia ni. Lepas tu, ketika saya umur belasan tahun, saya dah banyak fly, pergi macam-macam negara dan duduk di pelbagai jenis negara. Walaupun saya miskin. So, saya gunakan bola sepak lah waktu tu. Dan based on pengalaman hidup saya ni, saya ada different angle yang tak sama macam kebanyakan orang. Dan saya punya kerjaya, terakhir saya kerja macam-macam lepas main bola tu, saya berhenti. Kerja F&B, kerja yang semua kerja kederat lah sebab saya SPM. Kerja store, kerja dispatch, kilang chemical. Yang terakhir saya bekerja adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, pembantu tadbir perkeranian dan operasi. Grade N17 selama 6 tahun. Ada kerja kerajaan sini kawan-kawan semua? Ramai saya rasa, ramai. Ada cikgu, ada yang pegawai sains kaji kuman dan sebagainya. Kemudian polis pun ramai follow saya. Saya tahu polis. Yang terbaru saya ada seorang ASP beli buku saya. Kalau tuan ada tengok, semoga bermanfaat. Boleh sampaikan kepada anak-anak buah. Kemudian saya apa tadi ya? Banyak sangat benda nak cerita ni. Kat mana saya berhenti tadi? Banyak kunyah sirap selasih lah saya ingat. Asal violation pula ni? Your video does not comply with TikTok Shop. Alamak. Aduh. Asal pula apa yang saya cakap salah ni? Saya dah lah itu hari kena ban. Tapi saya tak on back kuning. Sekejap kena relive balik ah. Relive ke tak payah? Ke biar je? Sekejap Sorry. Ini Matrix Attacks ni. Oh, back kuning on ke? Sekejap. Sekejap kawan-kawan muka buku. Sekejap saya gelapkan sekejap. Sekejap kawan-kawan yang dekat muka buku. Korang tak nampak saya punya ni sebab saya pakai seluar pendek ni sebab saya nak pakai atas je. Bawah tak pakai. Tak, maksudnya nak buat live ni kita nak pakai daripada pusat ke atas. Bawah kita tak pakai, orang tak. Ni kawan muka buku sebab saya pakai kamera kat sini. Mungkin dia boleh zoom ke apa. Bagi tahu takut terjuntai ke apa, teruk kita nanti. Okey. Sambung. Cak. Okey. Sebab menjual buku tapi tak ada beg kuning. Oh, okey. Saya dah tutup. Okey, itulah lebih kurang kepada kawan-kawan sebab saya yakin ramai yang baru follow kan. Jadi mungkin ada kadang-kadang ada orang datang dia kata sembang lah butak, sembang. Betul saya sembang tapi saya sembang tak kosong kawan-kawan. Logik tak saya cakap kat korang? Contoh. Saya adalah lelaki yang telah berjaya capai banyak achievement di pelbagai lapangan kehidupan. Kat bidang atlet, saya dah berjaya capai kebanyakan perkara yang orang nak. Saya dah ada isteri, ada anak-anak, saya ada kenderaan, ada kereta, ada kuda 5 ekor, ada kucing 5 ekor, muka saya handsome walaupun botak. Saya ada macam-macam bisnes dalam pelbagai industri. Saya berpengalaman making money menggunakan platform online. Saya famous, ada ramai follower. Saya boleh mengimami solat. Saya belajar usul fiqh.
Saya belajar Quran, saya belajar tadabbur. Saya faham this modern world, saya tahu bagaimana duit kertas berfungsi. So, saya ajar orang ni based on apa yang saya berjaya capai sebenarnya, bukan sembang kosong. Okay, saya tak kosong, saya ada. Dan yang paling stylenya adalah saya belajar SPM, tapi saya berjaya tubuhkan college saya sendiri. Dan yang terbaru, saya baru launching saya punya universiti sendiri, guys. Walter University. Shit. Tak pernah tergambar di dalam minda. Okay, kepada yang kawan-kawan yang tak tahu, saya baru tubuhkan universiti saya sendiri, iaitu Walter University, iaitu platform pembelajaran secara online, ilmu yang tidak diajarkan di dalam formal education, ilmu yang tidak diajarkan di sekolah ataupun universiti. Dia punya yuran dia adalah tak masuk akal, seminggu RM12.50, guys. Okay, ada yang dah masuk, saya harap korang boleh tengok semua konten yang ada dalam tu. Dan dari masa ke masa, saya akan upload lagi ilmu-ilmu yang korang boleh apply terus, terutamanya yang melibatkan modern world. Dan lain sekali, kawan-kawan, sekali, saya bukanlah sembang kosong. Sebab saya bukan apa, saya ramai orang follow saya. Korang kena faham tau, ada ramai influencer dekat luar, betul tak? Ada yang ajar cara-cara buat juadah berbuka gunung susu pekat, kan? Ada yang terkinja-kinja berjoget. Dan saya faham korang ada follow ramai orang, tetapi tak ramai orang yang korang follow tapi korang boleh dapat sesuatu. Okay, selain daripada inspirasi, untuk how to tu tak ramai yang boleh bagi that kind of value. So saya, walaupun macam tadi ada orang message, orang tag saya, betul lah saya tak adalah ambil video bagi bonus dekat staff, kan. So memang tak ada buat. Tapi setiap orang dia ada cara dia memberi value, kan. Saya ajar staff saya, ajar kawan-kawan yang dekat media sosial ni, satu skill yang korang bukan sahaja boleh guna ketika raya, malah kalau korang guna betul-betul, hari-hari korang akan jadi seperti hari raya. Korang kena ingat saya berjaya escape program yang diorang tanam dalam minda kita, iaitu kau kena kerja dan bersara ketika umur 60. Saya ulang lagi sekali, kawan-kawan. Saya alhamdulillah berjaya escape daripada program yang diorang tanamkan dalam minda, iaitu kita kena bekerja sehingga umur 60 tahun. Saya berjaya escape. Jadi, logik tak saya cakap kat korang? Apabila saya berjaya escape, logik tak saya boleh tunjuk kat korang cara dia? Logik ke tak? Logik. Okay? Jadi, saya tubuhkan Walter University ni. Umur you dah 60 ke, Azlinda? Pula. Puan, elakkan pakai produk-produk yang kimbang kilo, puan. Takut tak berapa berfungsi otak. Bukan saya cakap umur saya 60, kau tengok. Akak ni tanya, you umur dah 60 ke? Sebab saya cakap saya berjaya escape program bersara umur 60. Sebab most people being program, sesiapa yang tak kerja sebelum umur 60 dipelik. Sebab tak sama macam apa di program dalam mind dia. Kau faham tak apa saya cakap? Pagi tadi saya buat live, ada satu orang adik ni nama Daniel, dia kata, bang, buat apa sembang pompang-pompang buat live, pergilah kerja. Nampak tak? Sebab apa? Tapi saya seorang yang humble. Saya tak marah adik tu. Saya cakap apa kat adik tu, Daniel, terima kasih. Doakan saya dapat kerja, Okay? Sebab kenapa jadi macam tu? Sebab Daniel faham sejak daripada dalam buayan, ketika dia masih jaundice, mak dia dah bisik kat telinga dia, kau kena pergi sekolah, belajar rajin-rajin, masuk universiti, kau kena kerja yang terjamin, baju masuk dalam, tali pinggang sampai pusat, spek ngam-ngam mata, rambut sikat tepi, lepas tu ada lanyard, ada jaket hitam, ada logo Jatan Negara, tunggu situ sampai umur 60,
beli rumah, bayar 35 tahun, duduk satu tempat, jiran yang sama selama beratus-ratus tahun dan stay there. 60 nanti baru relax-relax. Am I right guys? Tak, saya nak korang dengar ni tanpa rasa emosional. Saya bukan memperkecilkan orang. Ini saya pelik. Orang macam saya yang memberitahu perkara kebenaran, orang marah. Tak ada seorang pun marah diorang yang menutup kebenaran. Korang faham? Saya ulang lagi sekali. Saya bagi tahu orang kebenaran. Saya mendorong orang sebenarnya, kawan-kawan semua. Saya mendorong. Okey? Tapi orang marah saya sebab saya bagi tahu fakta. Tetapi tak ada siapa marah orang lain yang merahsiakan. Korang tahu tak, kat luar ramai je orang tahu how the world works, tapi dia orang pilih untuk diam. Terutamanya dia takut staff dia berhenti. Kawan-kawan semua, untuk makluman, staff saya pun saya bagi tahu. Saya cakap kat dia orang, wahai adik-adik, apa yang korang buat sekarang ni, pendapatan korang terhad. Saya ada kat sini. Kalau korang nak belajar apa saja kaedah untuk menjana pendapatan dengan pelbagai skill, bagi tahu saya. Dia nak buat ke tak tu nombor 2, kawan-kawan. Sama macam korang. Korang nak buat atau tak itu nombor 2. Tetapi tanggungjawab saya kena bagi tahu. Okey? Lagi sekali saya ulang. Kawan-kawan semua. Contoh saya bagi tahu. Ini bukan teori konspirasi Sebab konspirasi ni dia tak confirm. Tapi benda ni memang real. Contoh saya cakap. Somehow kita being program. Pertama, macam saya cakap, dalam dunia ni, the biggest industry sebab semua ni start dengan business. The biggest industry pertama F&B. Betul tak? Korang pernah jumpa tak company ataupun orang yang jual perkara kesihatan jadi billionaire? Jarang lah. Tapi kalau orang yang buat bisnes dalam bidang makanan yang tak ada nutrien, yang merosakkan kepala otak, ramai yang kaya. Betul? Sebab apa? Sebab benda-benda yang tak healthy ni, dia letak bahan-bahan yang boleh membuatkan kita ketagih. Craving. Asalnya manusia makan untuk mendapatkan nutrien. Manakala rasa yang masuk ke dalam halkom tu, tujuan dia untuk kita boleh masuk nutrien dalam badan kita. Tetapi, bila datang zaman berganti zaman, macam-macam sebab lah. Sebab nak kontrol satu hal, sebab nak kaya satu hal, so dia orang produce benda-benda yang merosakkan kepala otak manusia dalam tempoh masa yang panjang. Okay, now. Tengok So ramai orang ketagih. Betul tak? Saya yakin siapa yang tengok hari ni pun susah nak cut sugar. Betul? Susah nak cut perasa tambahan, menggelupur malam-malam cari ramen colour pink. Okay? Kita semua lalui benda ni. Okay, kedua. Tapi orang tanya, marah, saya bukan cakap salah ke, kita nak bagi kesedaran lah ni. Okay, next. Okay, so manusia dah start. Okay, bila kita tak jaga pemakanan, apa akan jadi? Pertama, impak dia kepada fungsi kognitif otak, confirm. Okay, tak boleh read between the line, susah nak berfikir, susah nak faham, kepala otak benak, terbangak-bangak dan sebagainya. Okay, seterusnya, fizikal dia jadi weak. Untuk lelaki, bila tak jaga makan, dia punya level testosteron dia akan drop sebelum usia dia sepatutnya. Sebab as a man, kita ni, hormon yang paling penting adalah test. Saya tak boleh sebut penuh, nanti dia kena ban. Okay, saya tak boleh sebut penuh. Test tu maksudnya hormon lelaki lah. So sepatutnya paling tinggi adalah hormon yang test tu. Namun, dan dia akan drop apabila usia dia semakin menginjak, tu normal. Tetapi ada research menunjukkan di tahun moden ni, lelaki zaman moden, ketika umur 30-an, dia punya tahap test dia sama dengan lelaki usia 60 ketika tahun 1950-an. Okay? Dia keruduman kemampuan ability lelaki. Ramai orang ingat hormon ni tugas dia hanya lebih kepada pembinaan otot. Tapi kalau korang baca, antara salah satu fungsi test ni membuatkan seseorang lelaki tu mempunyai kemahiran berfikir, otak dia function. So bila in modern world, bila food industry control, bagi korang lauk-lauk ni semua, so kita lost kita punya kemampuan berfikir yang sebenar. Okay, next. Dia orang create
benda-benda entertainment yang melampau, senang nak access kat mana-mana, kat phone dan sebagainya. So dan membuatkan kita ni semua hidup dan kita anggap exercise tu adalah untuk atlet sahaja. Perasan tak? Somehow kita faham bersukan ni untuk atlet sahaja. Orang awam tak payah sukan. So bila bayangkan So okay, itu pertama makan, kedua lifestyle, exercise tak ada. Tak ramai orang ambil berat tentang exercise. Tapi korang jangan kecil hati. Saya dorong, sekali saya bagi tahu. Sesiapa yang out of shape, sesiapa badan dia tak ada shape, mudah mengah, jangan kecil hati. Saya kawan korang. Saya mendorong, saya bukan hina Okay. Seterusnya, dia create system education. Okay, dia panggil formal education. John D. Rockefeller start this education punya konsep. Dan so dia boleh control apa sahaja yang kita boleh tahu. So dia create syllabus yang kita boleh tahu saja. Contoh saya bagi tahu korang, jangan kecil hati, jangan emotional. Saya nak tanya korang, kita semua guna duit setiap hari. Betul tak? Kalau betul, type betul dulu ramai-ramai. Okay, kita setiap hari guna duit, betul tak? Kalau betul, type dulu betul ramai-ramai. Nak memastikan korang masih dengan saya. Kejap sebelum tu, kepada kawan-kawan yang letak handphone dekat celah kangkang, tolong hormati sikit wajah saya yang tampan ni. Jangan letak wajah saya bawah daripada telur korang yang kecil sebelah tu. Tolong lagi sekali saya ulang, saya tahu. Sebab saya ada bau macam masam-masam sikit ni. Kawan-kawan yang sedang memandu, lelaki khususnya, tolong angkat phone tu letak tepi, jangan letak celah-celah kangkang, sebab tak patut wajah saya yang tampan ni korang letak celah-celah kangkang sebab saya ada start bau perjuangan ni. Okay, sebab lelaki tu kita faham dia bau celah kangkang tu bau perjuangan. Okay, thank you terima kasih. Okay, so next, education. Contoh, kita semua guna duit kawan-kawan. Dan saya nak tanya korang, seingat korang belajar, tak kisahlah korang belajar kat sekolah ataupun belajar kat universiti, saya yakin korang semua kalau bab nama penjajah ramai yang hafal, betul tak? Contoh bab sejarah. Kita dipaksa untuk hafal nama penjajah seperti J.W.W. Birch, seperti siapa kat Sarawak tu dan sebagainya lah. Kita dipaksa untuk hafal supaya kita boleh jawab. Okay, now. Nombor satu, dia orang dah lah jajah kita. Yes, James Brooke. Dia orang dah jajah kita. Dia orang pun dah mampus. So, what's the point kita hafal nama dia orang? Saya setuju untuk kita tahu sejarah ni supaya kita tidak lagi dijajah. Saya setuju. Dan kita kena faham bagaimana kita dijajah. Tetapi untuk menghafal nama dia orang yang dah mampus ni, what's the point? Contoh. Okay, next. Katakanlah sejarah. Saya nak tanya korang, seingat korang kat sekolah, ada tak kita diajar tentang sejarah sistem ekonomi duit kertas tahun 1971, Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods, yang mana Presiden US waktu itu telah membubarkan atau mencipta satu rules baru yang mana duit kertas yang kita guna hari ini tidak lagi disandarkan nilainya kepada emas. Ada tak kita diajar di sekolah? Saya nak tanya. Mungkin sekolah korang ada, tapi sekolah saya tak ada. Saya nak tanya je, okay? Ada tak diajar bahawa sistem ekonomi duit kertas yang kita guna ni, sejarah dia pada tahun 1971 tidak lagi disandarkan kepada emas? Maksudnya apa? Maksudnya ekonomi yang kita guna hari ini adalah berlandaskan hutang, debt economy. Untuk semua orang faham simple, contoh saya nak pinjam kat korang 100. Pinjam 100, korang bagi saya duit 100 yang korang ada. Tapi untuk sistem yang diorang create ni, daripada federal, apa nama dia? Saya tak ingat lah. Sebab korang jangan risau nama kita tak hafal tau. Okay, korang kena faham. Untuk hafal list betul-betul sebiji ini, untuk jawab kat exam je. Ini kita nak faham konsep, itu lagi penting. Yes, Federal Reserve. Okay, Federal Reserve. Federal Research. Federal Reserve. So, katakanlah kerajaan US nak pinjam 1 trilion. Okay. So, duit 1 trilion tu tak ada. So, dia just create
entah daripada mana, masuk dalam komputer, angka 1 trilion dan masuk dalam market. So ini sistem dia. Tapi kita kena faham, kita bukan nak pergi ramai-ramai tulis kat kotak, lepas tu jalan kat jalan raya, bukan. Sebab kita nak kena faham bagaimana sistem ini berfungsi supaya kita boleh play the game. Sebab, ingat tak saya cakap tadi apa? Boomers, generasi yang umur dia 50 tahun sekarang, ataupun bahasa mudah dia, generasi mak ayah kita, the only financial advice yang diorang ajar kita adalah kau kena jimat, kau kena simpan. Betul tak kawan-kawan semua? Kalau betul tak betul. Jangan emotional Jangan emotional guys. Kita nak kena repair ni. Okay? Kebanyakan yang kita ajar supaya jimat dan simpan. Okay, dia tak ada masalah pun dengan jimat dan simpan. Cuma satu benda yang boomers tak ajar kita ialah kau kena jimat dan simpan, dalam masa sama kau kena ingat. Sistem duit yang kita guna ni, nilai dia berubah-ubah dan makin hari nilai dia akan makin susut. Sepatutnya kena tambah sikit lagi. Tetapi disebabkan dulu tak ada exposure. Sebab macam ni lah. Geng-geng yang tahu tapi tak nak bagi tahu. Dia macam zaman Firaun guys. Korang faham tak? Dan untuk makluman korang, tak ramai bos berani bagi tahu staff dia benda-benda macam ni. Sebab dia takut. Ada orang dia memang takut staff dia tahu dan dia akan lari, dia buat bisnes ni jadi kaya. Ada orang macam tu. Dia macam Firaun perangai dia. Tapi kita tak boleh macam tu. Saya bagi tahu semua orang. Tak kisah staff saya ke, korang ke, kerja apa kerjaya pun, kita kena tahu how the world works. Kalau tak, kesian kat orang. Dan kalau kita tengok hari ni, kebanyakan advice datang daripada mereka-mereka yang ada power. Bila rakyat ada masalah keuangan, dia punya advice apa? Berjimat. Betul tak? Kepala banal orang. Korang bolehlah cakap jimat sebab korang petrol ada peruntukan. Betul? Kereta ada. Allowance macam-macam ada. Lepas tu makan meeting bihun macam-macam lauk kari pap. Lepas tu sampai kat kita orang, korang suruh jimat. Come on. Saya 100% believe kebanyakan daripada kita, khususnya rakyat Malaysia, isu dia bukan jimat lagi. Ramai orang dah habis jimat dah. Sampai tahap apa tahu guys, ini saya pernah lalui. Kicap tamin tu dia dah ujung sampai ke dasar. Nak jimat punya pasal, kalau beli makan modal. Masuk air pipe lah. Masak air, masuk dalam goncang lah, tuangkan nasi. Level itu punya pasal. Tapi dia orang tak tahu. Sebab dia orang lahir-lahir, memang keluarga bangsawan, lahir-lahir dia orang dah ada semua. So, saya start daripada ground. Bapak saya bukan orang kaya. Mak saya bukan orang kaya. Saya macam kebanyakan orang yang rasa something wrong somewhere dengan dunia ini yang mungkin dia orang tak bagi tahu. Okay? Sebab tu saya rise ni, saya bangkit ni, saya nak bagi tahu korang. Okay, saya nak bagi tahu korang perkara-perkara yang benar-benar berlaku. Jadi, apa solution dia kawan-kawan? Yang penting solution, sebab ada je orang bagi tahu pasal benda ni tapi dia pun tak jadi apa. Okay? Dan solution pun tak ada. Betul? Okay, kat sini datangnya kebijaksanaan Azri Walter. Ada orang marah-marah tapi tak ada solution. Tengok dia, kita tengok dia pun berat. Betul tak? Okay? Okay, jadi apa solution dia? Mulai hari ini, semua orang kena reprogram minda korang. Sebab bila sistem ekonomi yang kita guna ni, duit akan, okay, dia macam ni. Untuk kita faham, sebab kalau kau tanya pakar ekonomi, yang rambut dia tepi je ada, lepas tu melengkung, sini tak ada, spek dia dekat atas hidung, pening cara dia explain. Dan korang kena tahu, dia orang ni, diajar benda yang dia orang kena tahu je. Faham tak? Okay, kalau pakar ekonomi lah, keanjalan lah, graf lah, apa. Datang si Baharum ni, gini, gaul kepala, pergi mampus lah. Lepas tu hidup dia keras. Nampak? So saya akan explain dalam bahasa yang paling mudah untuk kita faham. Okay, contoh. Dia macam ni. Bila duit terlalu banyak diprint masuk dalam pasaran, okay, bila benda banyak, apa akan berlaku? Nilai dia akan susut. Bila benda banyak. Contoh, untuk faham lagi, contoh motor RZ. RZ ni dah tak ada keluar dah yang terbaru, betul? Last tahun 19 berapa, zaman Dahi 14. Contoh. So, bila RZ ni dah tak banyak, so apa berlaku? Harga dia jadi mahal. Betul?
Dia ada value sebab dia mahal. Tapi bayangkan kalau Yamaha keluarkan balik RZ. Apa jadi kat RZ yang ramai-ramai konvoi ni? Drop dia punya price. So itu konsep dia. Ataupun nak bagi faham lagi, katakanlah wanita. Seorang wanita yang mudah diakses oleh lelaki, apa akan jadi kepada nilai diri wanita tu? Dia jadi cheap. Betul? Jadi tidak ada nilai. Mudah diakses. Easy. Dan apa berjadi kat wanita yang sukar diakses oleh lelaki? Dia akan jadi mahal. Dia akan jadi nilai diri dia tinggi. So macam tu juga duit. Faham? So bila duit terlalu banyak dalam market, so apa akan berlaku? Nilai dia akan semakin susut. Dan cuba buka kalkulator guys. Sekarang ni tahun 2024 kawan-kawan semua. 2024. Revolusi ni terstart tahun 1971. Selama 53 tahun. 53 tahun. So bayangkan, sebab tu kita tak korang macam ni. Sebab tu korang jangan pelik kenapa korang dah habis jimat tetapi hidup ni tetap keras. Hidup ni keras sebab utama dia adalah sistem ekonomi yang kita guna hari ni. Jadi saya nak korang semua reprogram minda korang. Tapi untuk korang keluar, sebenarnya ini keras sikit lah saya bagi tahu, jangan emotional. Sebenarnya inilah yang dinamakan modern slavery. Kawan-kawan semua. Kita rasa sistem hamba ni telah dimansuhkan 1400 tahun dulu. Cuma tanpa kita perasan, mereka-mereka yang mengutamakan keuntungan untuk control the world ni telah menjadikan manusia di zaman moden ini still jadi slave. Apa maksud slave ni? Jangan kecil hati kawan-kawan semua. Satu, apa maksud tuan? Tuan ni, dia orang yang ada banyak pilihan dalam hidup. Manakala slave, tak ada choice. Bagi apa makan ni, makanlah. So beratur kat balai raya ramai-ramai, cucuklah. Pakai mask 2 lapis, pakai. Tunggu bersara sampai umur 60, tunggu. Ini, faham? Tu contoh. So kita kena faham. Untuk kita keluar dan mencapai kehidupan yang sepatutnya sebagai manusia, kita kena ada persediaan. Kalau tanya saya, sebelum kita cerita pasal tambah income, make more money dan sebagainya, bagi saya, nombor satu, semua orang kena kembali kepada basic, kena start jaga apa dia makan. Sebab kalau dia tidak kompeten dari segi kebolehan mengurus tekanan dan dia punya fitness, dia confirm akan jadi slave. So start dengan basic. Jaga pemakanan. Pemakanan ni simple je. Nenek moyang kita pun makan nasi putih. Sampai korang macam-macam brown rice kepala ciamak korang brown rice. Tampar tengkuk seorang-seorang baru tahu. Tak payah rumit-rumit pun. Faham tak? Make sure dalam korang punya menu tu protein dia cukup. Dan kita ni dalam masyarakat kita entah macam mana kita faham makan ni. Contohlah kau pergi kedai. Nasi goreng, kata nasi goreng kampung. Kita faham makan nasi kenyang. Tapi berapa banyak lauk ayam breast, chicken breast berapa ketul? Kau boleh kira tak? 3-4. Cukup ke protein dia? Tak, ini bukan... Kalau kau tak pergi exercise, tak pergi gym pun, kau still kena ambil protein. Protein ni sangat penting untuk kita punya tubuh badan. Faham tak? So make sure lauk tu lebih. Simple je, tak payah rumit-rumit. Paling bagus kalau ada peluang, korang masak kat rumah, masak kat rumah. Tu start dengan makanan. Lepas tu korang boleh research lah apa lauk-lauk. Lepas tu, bab makan ni, kepala otak lain sekali. Makan ni, korang make sure korang punya diet tu, korang boleh konsisten di mana-mana dan sampai bila-bila. Tak, itu tujuan dia. Dia kena jadi lifestyle. Sebab tu saya cakap yang benda-benda yang rumit-rumit ni mengarut. Contoh, katakanlah kau pergi open house. Kau dah biasa katalah makan sekian-sekian. Tapi tak ada lauk tu. Apa jadi kat kau? Faham tak? Jadi kalau kau faham, yang penting kau faham konsep dia. Konsep kalori. Energi yang kau nak guna. Simple. Lepas tu tak payah rumit. Nak calculator, faham tak? Berapa lama kau larat kira pakai kalori. Berapa lama kau larat 3 hari mungkin lah. Tak payah ada kira. Jadi
Jadi lauk korang ni, faham tak? Jangan rumitkan banyak benda. Itu pun salah satu ciri slave. Okay? Dia ambil benda-benda yang rumit. Kira. Berapa? Slave. Okay? Okay, seterusnya. Exercise, kawan-kawan. Exercise tak boleh tinggal. Saya, lagi satu. Korang jangan salah faham. Saya bukan nak suruh korang buat badan sampai berketak-ketak, sapu minyak gamat kat badan, lepas tu naik stage, tekan-tekan badan. Itu siapa nak terpulang lah. Tapi saya cakap ni, exercise ni untuk make sure kita punya physical kita fit. Itu sahaja. Okay? Kita punya jantung kita strong. Paru-paru kita strong. Kita punya physical strong. Itu sahaja. Faham Tak kisah. Kau tak pergi gym pun tak apa. Boleh buat body weight, push up, lunges, buat squat. Lepas tu kalau buat cardio ni, jalan pun boleh, mundar mandir. Tak semua je kena lari. Kan? Boleh lah lari. Tapi sampai umur berapa kau larat nak lari 38 kilometer? Sampai umur berapa contoh? So cari benda-benda. So, kalau korang nak lari, nak naik basikal, naik. Dalam masa sama, cari apakah exercise yang korang boleh maintain sampai bila-bila. Sebab yang penting adalah lifestyle. Sebab apa contoh? Korang biasa tak tengok selebriti ataupun kawan-kawan korang yang dia buat badan ni sebab ada projek. Biasa tak tengok? Time berlakon tu, wah badan dia, perut dia, macam roti gardenia lah. Roti jagung tu. Sebiji. Faham tak? Tapi lepas habis dia punya projek berlakon tu, badan dia out of shape. Ini contoh dia tak jadikan lifestyle. So kita tak nak macam tu. Kita nak jadi lifestyle. Faham? Okay. Itu dua Pertama, jaga makan. Sebab perasa tambahan semua ni dah rosakkan otak korang. Faham tak? Perasa tambahan ni semua, saya malah nak sebut nama-nama jenama perasa tambahan ni. Tapi korang, kalau korang ada otak, sepatutnya korang tahulah. Kepada puan ataupun ni yang selalu masak, isteri saya setiap hari masak, tapi tak ada, dan saya fikir ramai je wanita yang masak tak payah guna perasa tambahan pun. Okay, kita guna bawang, guna cili apa benda tu semua dah boleh jadi dah. Tak payah perasa-perasa ni apa kepala bana apa semua. Okay. Next, exercise. Okay. Seterusnya adalah, okay, mulai hari ni, korang, semua orang, mestilah mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan. Saya ulang lagi sekali. Dengan sistem ekonomi yang kita guna hari ini, semua orang tak boleh ada satu sahaja sumber pendapatan, lagi-lagi kalau sumber pendapatan itu nipis. Okay? Tak boleh ada satu. So korang kena mempelbagaikan korang punya aliran tunai. So bila kita start fikir, okay, ini penting dia. Korang tengok boomers programkan minda kita untuk jimat dan simpan. Dari segi energi dia, korang perasan tak? Jimat dan simpan ni dia defensif. Jimat, simpan. Kau faham tak? Dia punya energi tu, dia defensif. Okay? Namun, kalau make more money, kau punya mindset nombor satu adalah make more money. Korang faham? Nampak tak? Dari segi energi dia. Attacking dengan defensif. Okay? Offensive, yes. Faham? Okay. So kena, okay. Nak make more money kat mana? Okay. Ini saya punya experience kawan-kawan semua. Okay. Apa ni? Sorry yang baru masuk tu contoh Bukan mudah guys buat live ni. Sebab orang tak tahu daripada mana tiba-tiba masuk. Macam tu dia kata ni orang gila ni. Saya orang elok. Jangan salah faham. Okay. Kalau tanya saya, dekat mana kita perlu make money? Kau ambil pen dengan kertas tulis ni. Tak kisah kau usang ke, kepala otak kau benak ke, kau tak tahu pasal teknologi ke, kau tak tahu pasal komputer ke. Semua orang in this modern world, the only way yang paling efisien untuk mengeluarkan korang daripada masalah kewangan, mestilah apa-apa sahaja cara menambah pendapatan yang melibatkan media sosial,
internet dan teknologi. Saya ulang lagi sekali. Bila-bila masa korang nak start fikir macam mana nak tambah income, pastikan korang melibatkan aktiviti korang tu dengan 3 perkara. Pertama, internet, teknologi dan media sosial. Okay? 3 benda ni. Sebab apa? Bayangkan kawan-kawan semua. Ada 1,600 orang yang memandang dekat TT. Ada 279,000 orang dekat muka buku. Saya berani jamin. Okay? Hanya 1% daripada viewer ini yang sudah berjaya menjana pendapatan menggunakan media sosial. Most of them never. Okay? Sebab apa? Sebab dia rasa, saya tak tahulah dan saya tak perlulah. Memang betul kita tak tahu sebab kita tak pernah buat. Contohlah korang kerja angkat kotak. Okay, katakanlah ada kerja angkat kotak, ada yang bawa lori. Cuba korang ingat balik, hari pertama korang ditugaskan untuk bawa lori 16 tayar, adakah korang terus handal? Tak, betul? So lepas korang buat 1,000 kali, korang jadi handal. Sesiapa yang katalah kerja dia adalah barista, buat air. Hari pertama korang buat air, orang order kopi, korang bancuh jadi sirap selasih sebab baru pertama kali. Memang susah. Tapi bila kita selalu buat, so kita akan jadi semakin mahir. Sebab apa? Kawan-kawan semua, korang jangan kecilkan kepala otak korang. Saya yakin ramai orang ingat, media sosial ni, saya tak sukalah duduk depan kamera. Saya tak suka menonjolkan diri saya. Betul. Okay? Sebab tu saya cakap dengan korang, saya tak sama macam kebanyakan orang-orang yang ajar pasal online kat luar. Sebab korang kena faham, saya adalah kategori rare breed. Saya punya minda ni tidak ada limitation. Sebab ramai orang dia salah faham. Bila kita nak bangunkan kita punya account media sosial ni, kita bukan kena buat personal branding, kawan-kawan. Sebab personal branding ni, it's in the blood. Korang tak boleh train personal branding. It's in the blood. Tetapi semua orang boleh bangunkan dia punya account media sosial walaupun tak nampak wajah dia. Tak percaya? Tak percaya? Okay. Bila kita cakap sesuatu, kita mestilah ada data yang menunjukkan apa yang kita cakap ni proven. Contoh, korang kenal tak satu orang akak tu yang buat video kat YouTube dululah sebelum ni, dia buat masakan. Memang tak nampak muka dia. Nampak tangan dia, dia punya gelang pulut dakap dengan cincin-cincin, gaul-gaul ayam dengan tepung, berjuta-juta view. Ingat tak? Siapa nama dia? Cik Nom. Betul. Sebelum ni mana ada nampak wajah. Betul tak? Bila dia growing tu, tak nampak wajah. So saya nak tanya korang sekarang ni. So possible tak bina account tanpa nampak wajah? Boleh ataupun tak based on data? Mustahil ataupun boleh dicapai, kawan-kawan? Mustahil atau boleh dicapai? Boleh. Faham? Okay. Kedua, ramai orang ingat, bila kita nak bina channel, okay, sebelum tu. Okay, korang kena faham, saya akan share benda-benda, dia macam ni. Saya tahu ramai orang kerja, saya pernah kerja. Untuk kita kerja makan gaji, kita bukan nak puluh-puluh ribu pun. Tapi kalau boleh, apa salahnya, betul? Saya yakin, saya pernah kerja makan gaji. Kalau dapat ekstra 200 pun, ya Allah, Tuhan yang tahu. Boleh sujud sampai hitam lah dahi. Punya syukur, betul tak kawan-kawan? Dapat ekstra 200 pun, boleh sujud sampai hitam dahi lah. Apatah lagi kalau 500. Apatah lagi kalau ekstra 1,000 sebulan. Okay? Betul. Okay, now. Jadi, saya yakin tak ramai orang dorong korang untuk korang. Sebab macam ni, bayangkan kalau orang tu balik kerja, penat, betul tak? Balik kerja penat. Okay, celah-celah kangkang berlendir, penat. Lepas tu bini pula nak bermanja-manja, nak suruh sapu minyak yuyi dekat perut dia. Lepas tu sapu kat perut anak. Lepas tu sapu kat perut dia. Lepas tu kat perut anak. Faham tak? Jadi masa tak ada. Okay, kalau 10 tahun ni, zaman saya dulu memang guys, the only way, kau ingat tak? Kita ni kerja
income hakiki kita dah lah. Kita trade kita punya time. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Lepas tu balik kerja nak kena trade time lagi 1 jam RM3.50. Kau ingat tak? Kerja kat stesen minyak ni, atau kumak kami ni, tuang petrol, basuh pinggan. Ingat tak? Berapa ratus jam nak kerja untuk dapat 300, guys? RM3.50 1 jam. So, berapa lama kita larat? Itu 10 tahun lepas. Tapi kawan-kawan, saya yakin korang tak habis explore. Apabila datang media sosial, sebenarnya dia telah membuka banyak lembaran dan peluang baru. Contoh, saya pernah ada pengalaman buka 30 cawangan kedai fizikal, dan saya ada 3 cawangan kedai kopi. Dan ada kat sini ramai kawan-kawan yang meniaga. Kawan-kawan nak buka kedai sikit ke duit pakai? Kawan-kawan, sikit ke banyak? Banyak, guys. Lampu Kalimantan, wiring, cat, deposit, macam-macam. Okey, banyak pakai wang. Untuk buka kedai. Apa tujuan buka kedai? Untuk meniaga. Jadi 15 tahun dulu memang betul itu method dia. Okey, kedai ni tujuan dia boleh berlaku jualan, betul tak? So bila datang TikTok Shop, kawan-kawan semua, TikTok Shop, okey? TikTok Shop ni ataupun TikTok Seller Center, maksudnya itu adalah kedai yang kita boleh buka tanpa kita bayar deposit, tanpa perlu buat renovation, tanpa perlu ada produk. Persoalan dia sekarang, kenapa korang tak buat? Pertama, mungkin korang tak tahu. Mungkin hari ni baru tahu. Mungkin tak pernah terfikir. Okay, saya nak tunjuklah contoh daripada pembangunan dan konten. So saya kena tunjuklah benda-benda, tapi benda ni saya terang cakap bukanlah kaya. Kaya ni itu silibus lain. Apa yang saya nak cakap ni, dia adalah benda-benda at least boleh buatkan korang bernafas sikit. Contoh, ini daripada salah satu platform saya punya media sosial. Okay, ni kita dapat, siapa yang dapat dia tahu, kita dapat dalam USD. Tetapi bila convert, dia jadi banyak ni. So kalau 1,000 sebulan, okey tak kawan-kawan semua? 1,000 sebulan untuk orang kerja. Okey, betul tak? Good enough. Lepaslah mungkin bayar pengasuh, lepaslah naikkan nafkah bini kau. Kesian, 15 tahun, lipstick itu je. Habis pusing dah, tak ada, sampai ke besi dah rasa. Okey, contoh. Okey, seterusnya. Daripada penggunaan email. Saya yakin kat sini setiap hari ada orang guna email yang kerja office apa semua kan. Tapi saya yakin tak ramai orang tahu bahawa daripada email kita boleh, tu saya cakap tak adalah banyak. Tetapi ini saya sendiri dah berjaya capai, okey? 32 USD. Kalau convert duit Malaysia, duit RM berapa guys? 32. Okey lah. 100 lebih? 200. Ada lebih kurang. Kan, siapa nak bagi? Okey? Siapa nak bagi? Ini kalau satu kali hantar email. Kepada kawan-kawan yang dapat email saya kan. Satu kali. Sebulan saya hantar email kat korang berapa? Siapa yang dapat email saya? Ada yang dapat kan? Ada yang dah subscribe saya punya newsletter. Satu hari saya hantar berapa email? 26 ada? 26 ke 30 email. Faham? So, perlu ke kita nampak wajah dalam email? Adakah kau terkinja-kinja dalam, ada tak saya terkinja-kinja dalam email korang? Pakai huruf kawan-kawan. Pakai huruf. Kau bayangkan korang nampak semua boleh tulis komen. Korang bukan benak. Semua orang boleh tulis. Kau takkan tak ada WhatsApp sesiapa hari ni. Semua orang boleh tulis. Tulis ni bukan tulis pakai pen kilometriko. Ini tulis ke type pakai keypad. Faham tak? Okey. Jadi, kawan-kawan, saya yakin. Okey, siapa yang tak pernah tahu benda ni? So, saya tadi saya cerita problem. Sekarang saya datangkan solution, betul tak? Saya realistik. Dan saya cerita based on yang saya dah buat. Betul tak? Okey, saya tak sama macam orang. Orang, dia cerita-cerita problem, dia tak ada solution. Dan saya cerita based, okey, siapa tak tahu? Okey. Tak apa. Okey, tapi tak apa. Hari ni, korang dah tahu.
Okay. Itu baru sikit. Ada banyak benda lagi yang okay, macam ni. Saya okay, dengar ni elok-elok. Saya cakap, ramai orang follow saya. Tapi saya tak macam orang lain. Orang lain bila follow, okay, sekejap, sorry. Daripada ni kan, muka buku. Saya bukan belagak kawan-kawan. Saya kena buat macam ni supaya korang start sedar. Sebab korang setiap hari consume media sosial. Betul tak? Setiap hari buka akaun, yang dapat apa? Mata letih, lepas tu tengok jadi susah nak tidur, satu apa pun tak dapat. Paling kuat pun tengok wanita terkinja-kinja, ataupun wanita luah perasaan, ataupun lelaki yang weak menangis. Itu je, tak ada apa benda korang dapat pun, melainkan hiburan. Okay, contoh kawan-kawan, saya bukan belagak ke apa tak tau. Cuma saya nak mendorong. Okay, ini daripada saya punya muka buku. Okay, korang convertkan kepada RM. Muka buku, convertkan kepada RM. Okay. Ini pun saya yakin tak ramai orang tahu. Sebab itu saya cakap, this kind of knowledge tidak diajarkan di dalam formal education. Jadi sebab tu, berapa tadi kalau convert RM? Kalau convert berapa? Lebih kurang lah, lebih kurang. Oh. Oi, okay. Berapa ratus tahun kalau kita kerja nak dapat tu guys? Berapa ratus tahun? 300 tahun? Ataupun memang tak ada peluang dapat? Jangan kecil hati. Jangan emotional. Saya mendorong. Mungkin 300 tahun kerja. Mungkin. Tak, okay. Ini yang buat saya geram ketika saya miskin. Shit. Apa benda yang aku tak tahu yang diorang tahu ni? Shit. Faham tak? Korang kena tahu. Momen ketika kita rasa kita kena provide untuk family kita namun kita tak mampu, itulah momen kemarahan yang patut kita guna kawan-kawan. Siapa pernah rasa ketika mungkin janda kahwin, mungkin ketika anak-anak kita perlukan duit, ketika mak bapak kita perlukan, ketika isteri kita perlukan, kita tak mampu. Itu momen tu, lelaki tahu rasa tu macam mana. Because secara fitrah lelaki memang somehow dia ada maruah dia deep inside. So momen tu yang membuatkan kita rasa geram. Okay, alamak, hilang suara ke? Hilang suara ke? Nah ya. Okay, jadi kawan-kawan semua, so disebabkan itu saya buat platform Walter University ni. Okay, supaya saya boleh ajar benda-benda yang bersifat teknikal yang korang boleh buat. Okay. Alamak, ni dengar ke suara? Sekejap, korang jinakkan dulu. Tolong pegang dia 7 orang. Dengar tak suara? Muka buku ni dia slow sikit. Tak tahu sebab usang ke? Okay. Dengar, okay. Korang diam aja. Tak suka ke apa? Oh, tengah dengar. Okay. Sini lain, sini agresif. Dia orang kepala takut tengah merah. Yang kat sini mungkin dah cermin mata mungkin di sini. Itu yang ambil sikit masa. Gurau Gurau. Jangan kecil hati, okay? Okay. So, because of that, disebabkan ini, saya buat Walter University. Okay, so kalau dekat luar, untuk kita akses benda-benda ni, kau bayang, saya faham saya pernah rasa, saya susah. Saya nak tahu, tapi ialah kita tengah susah. Jadi saya buat platform Walter University ni, RM12.50 seminggu kawan-kawan. Okay, Walter University ni RM12.50 seminggu. Kalau katakanlah 7 hari je korang nak macam curi-curi ilmu dalam tu 7 hari, korang boleh stop anytime guna korang punya online banking. Okay, RM12.50 seminggu. So saya buat method dia
guna card. Okay, guna debit card. So dia auto. Ada soalan? Bila buat meeting secret group? Bulan 4 ada tuan. Bulan 4 raya nanti kita buat sesi open house. Masing-masing bawa lauk daripada rumah. Okay. Jadi kepada sesiapa dah buka ke? Sesiapa yang dengar saya punya live ni, yang dia rasa dia nak cuba memahami metod mencipta aliran tunai tanpa mengganggu kerja hakiki dia, dan dia rasa something wrong somewhere dengan kehidupan yang dia lalui, dan lepas dia kira-kira dengan career path dia, dengan kenaikan gaji, dia rasa macam sampai 300 tahun pun I'm not going anywhere. So yang ini, jenis-jenis macam ni. Okay, so dekat sini kau boleh tengok kita punya moderator ni ada letak. Itu sekejap lagi dah siap buka nanti. Celah-celah kangkang dah kering apa semua, dah isap suria, kanyon sejuk, kedai-kedai rokok seluduk, kedai Aceh apa semua dah pening kepala. Nanti korang Roger saya dekat sini yang ada dekat atas tu. So yang dekat muka buku, okay, buka buku, nanti saya tekan kat bawah. Hadir dari Indonesia, Ahmad Syaikmal, boleh. Indonesia pun boleh. Okay, ada soalan? Sebab ramai dah start pegang kurma tu. Okay. Kalau tumbuhkan rambut, Allahu Akbar. Adik, yang benda-benda merapu beratur tepi lu, kita tengah benda penting ni. Lepas raya, confirm cost of living meningkatnya. Okay, kita mustahak ni. Untuk bincang pasal rambut ni, kita tak sempat dah. Kita tengah berat ni. Kita nak selamatkan kawan-kawan kita ni. Okay, at least untuk learn new thing in this modern world. Sambil-sambil kerjaya. Saya bukan suruh tukar kerjaya kawan-kawan. Okay, lagi satu. Kalau dekat US memang dah famous dah. Satu career ni nama dia solopreneur. Kau pernah dengar tak? Kita biasa dengan entrepreneur, betul? Ini solopreneur. Maksudnya, dia seorang, dia memaksimumkan teknologi, media sosial dan internet, so dia boleh making money, tak payah punch card, boleh duduk. Kau biasa tengok tak yang duduk kat Bali lah, dekat laptop, tak pakai baju. So dia making money. Dan dia freedom kerja kat mana-mana. So itulah internet. Jadi saya yakin tak ramai orang yang tahu bahawa wujudnya perkara-perkara macam ni. Sebab kita telah diprogramkan bahawa the only way untuk... Saya tak cakap cara tadi tu salah tau kawan-kawan korang kena faham macam ni. Sebab ada golongan-golongan ahli akademik yang menentang perkara ni. Sebab apa? Sebab dia orang insecure. Sorry to say, dia orang insecure. Sepatutnya tak boleh macam tu. Semua kerjaya yang wujud 30 tahun lepas adalah betul. Semua kaedah menjana pendapatan yang wujud di zaman moden juga betul. Siapa setuju? Type setuju kawan-kawan semua. Cuma ada golongan yang tak boleh terima hakikat dan menidakkan perkara-perkara making money online, internet, semua ni. Tak boleh macam tu. Kita kena terima hakikat. Dunia telah pun berubah. Contoh, saya nak tanya, korang perasan tak? 15 tahun kebelakangan ini, ada banyak kerjaya yang dulu-dulunya famous, dulu-dulunya ada, sekarang perlahan-lahan telah lupus daripada muka bumi. Ada, betul? Now, dan bila datang teknologi AI, internet semakin canggih, media sosial semakin canggih, korang bayangkan apakah yang akan berlaku dalam dunia kerjaya 15 tahun daripada sekarang, kawan-kawan. Okey? Betul tak? Jadi, salah ke saya bagi kesedaran kepada orang untuk menerima hakikat bahawa dunia telah pun berubah, evolve or fucking die. Okay? Suka atau tak, adapt, evolve or fucking die. Kita akan terperosok 7 kerak bumi. Dan kepada kawan-kawan lelaki, suka atau tak kawan-kawan semua,
suka atau tidak, korang semua termasuk saya kena jadi lelaki yang kompeten, ataupun bahasa mudah dia berdaya saing. Suka atau tidak, mesti jadi lelaki yang berdaya saing dalam apa yang kau buat dalam muka bumi ini. Sebab segala apa yang korang nak, ada ramai lelaki lain nak. Kau faham? Contoh, kau single, ada wanita kau berkenan, kau ingat kau seorang nak, yang tek lalat bawah bibir tu, Azam nak, Syahik Mal nak, Daniel nak, okay? Ada ramai orang nak. So apa kau punya strategi? Takkan strategi kau makan ramen, tindik telinga dengan rambut highlight je? Apa kau punya strategi untuk compete? Contoh. Seterusnya, rumah corner lot, rumah landed yang kau selalu lalu petang-petang tengok tu, kau ingat kau seorang nak? Ada ramai lelaki lain nak, kawan-kawan. Motor yang kau nak, kereta yang kau nak, apa-apa yang kau nak dalam muka bumi ni, kau kena ingat bukan kau seorang nak. Sebab bila kau perasan dan sedar bahawa dunia ni semakin dahsyat dia punya persaingan, hyper kompetitif, engkau takkan benarkan diri kau jadi lelaki yang biasa-biasa. Saya minta maaf kawan-kawan, jangan kecil hati. In this modern world, no place for average. Kalau kau jadi average, engkau tak nak bangunkan diri kau handal setiap penjuru hidup, engkau always akan jadi average dan terperosok 7 kerak bumi, dan semua orang tak peduli pasal kau. That's how the world works. Suka ataupun tak, kawan-kawan. Satu je choice yang kau ada setiap hari. Sebab tu saya cakap, kau jangan sibuk pergi lawan dengan orang, gaduh dengan orang ni. Jangan. The only person yang kau kena lawan setiap hari adalah diri kau sendiri. Sebab dia macam ni, memang betul kita tak bersaing lah dengan orang supaya tak stres, tapi kita lawan dengan diri kita. Bila kita kuat menguruskan diri kita, mendorong diri kita, secara automatik, kau percaya cakap Azri Walter, secara automatik tanpa kau perasan, engkau tertewaskan ramai lelaki lain tertinggal kat belakang. Padahal kita tak ada niat pun nak tinggalkan dia. Kau faham tak? Disebabkan kita setiap hari fokus bangunkan diri kita, tak terlibat dengan drama, gosip-gosip, bullshit, benda yang unnecessary, perbualan-perbualan yang tidak ada manfaat. Okay? Secara automatik kita akan tinggalkan ramai lelaki lain. Okay? Kadang-kadang benda yang tentu milik kita pun masih ada yang ambil. So hidup ni jangan sekali rasa selesa. Betul? Cuma kita punya message ni dia tak sesuai untuk orang-orang yang putus harapan ataupun loser. Okay? Sebab tu loser always akan against Azri Walter. Faham tak? Tapi saya bukan memperkecilkan orang. Kau faham tak? Ramai orang cakap saya belagak. Bukan. Saya sebenarnya terlalu jujur dan sayang kawan-kawan, khususnya lelaki. Dan saya kenal ramai orang, dia ada potensi sebenarnya. Cuma dia being program, mind dia ni telah tertutup. Okay, dia hanya fokus kat satu benda, yang lain-lain dia abaikan. Dia hanya buat satu benda selama berpuluh tahun tanpa dia explore benda-benda lain. Faham tak? Dia terhad minda dia tu. Okay? Refuse. Bang, macam nak tahu potensi diri kita, bang? Itu saya cakap, kalau kau terima yang diorang set program, kau kena ada satu kejaya sampai umur 60. Bila kau nak tahu potensi korang? Logik tak apa saya cakap? Kalau engkau menerima program yang ditanam dalam minda kau untuk bersara umur 60 buat satu benda, bila kau akan jumpa potensi diri kau? Bila, kawan-kawan semua? Do you understand? Do you understand? Okay? Bos, buka puasa dulu. Ya, sila. Selamat berbuka semua. Silakan. Saya tengah kerja ni. Selamat berbuka. Doakan saya sambil-sambil tu kawan-kawan yang mungkin tengah drive apa semua. Sebelum buka ni, doa kita makbul insyaAllah. Dan saya yakin saya tak cakap benda-benda yang melalaikan sebelum buka ni. Penuh dengan ilmu dan bermanfaat. Okay. Okay, so ingat apa yang saya cakap tadi. Okay. So, lagi satu, kepada kawan-kawan yang dah beli buku,
jangan lupa 7 hari bulan, hari Ahad ni, saya akan umumkan 5 orang untuk penerima sampul raya. Tak adalah banyak, tapi insyaAllah bolehlah buat lepas-lepas perkara. So masih boleh masuk order lagi, sesiapa yang nak masuk. So buku ni ada perkara-perkara yang saya sebut tadi, tentang escape the modern slavery. Semua benda-benda bersifat mindset dan very straightforward dan tegak, yang tak sama macam kebanyakan orang bagi tahu. Okay, so kepada yang TT boleh tekan link kat profile. Lepas-lepas buka nanti celah kangkang dah kering. Kepada kawan-kawan dekat muka buku, boleh tengok link yang ada dekat ruangan komen. Okay. Dan satu lagi lupa nak bagi tahu, bila-bila masa kau jalan di muka bumi ni, kau ingat kau ada seorang kawan yang jual spender. Tapi asal saya ambil sampel yang besar, tapi tak apa. Okay. Kau ada seorang kawan yang jual spender, usahawan tempatan. Okay. Bila-bila masa nanti, bila dah realize kat celah dubur tu dia dah berlubang, waktu tu kau akan ingat, aku ada kenal seorang, nama dia Azri Walter. Waktu tu aku boleh cari kat mana. Okay. Dan hidup ni memang keras kawan-kawan. Namun kena ingat telur kena lembut. Okay. Ingat, hidup ni keras, telur kena lembut. Macam mana Abang atur masa nak berjaya dengan bisnes lain-lain, live editing, viral lagi, Harish? Tak apa Harish, Walter University nanti saya ajar semua. Okay, dalam Walter, dan bukan tu je Harish. Setiap hari saya bukan saja manage business, setiap hari saya naik kuda, uruskan saya punya kuda, dan pergi gym sambil buat live, sambil blast email, dan saya kebanyakan benda-benda media sosial ni saya buat sendiri. So thank you very much guys. Dah sambung lagi ke apa? Korang dah nak gerak ke? Saya nak berbual lagi. Berbuka je lah bang. Sila. Siapa yang nak gerak berbuka, silakan. Selamat berbuka.